Baik, kalau kamu dengar apa-apa tu abaikan sebab cikgu sekarang ni cikgu ada dekat bilik guru. So kalau ada suara-suara lain tu tak apalah, abaikan je. Cikgu tengok dah mana tadi ni. Cikgu tengok dah berapa orang. Boleh lah. 10 orang Tapi tak apalah. Mungkin tak bangun lagi kot. Jadi hari ni bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. So saya harap semua dengarlah saya punya suara. Saya hari ni saya ber-Google Meet di bilik guru. So mungkin ada bising sikit lah. So, saya harap semua dapat dengar suara saya. Hari ni kita akan pergi kepada bab yang pertama. Bab yang pertama iaitu bab ubahan. Bab ubahan nanti lepas kelas ni cikgu akan bagilah salinan ataupun soft copy buku teks. Buku teks tingkatan 5. Saya harap semua pelajar yang join ni dah bersedia dengan pen, kertas. Pen dan kertas dan kalkulator lah. Dan terima kasihlah kerana bangun awal. Dan cikgu rasa cikgu akan buat Google Meet lah. Kecuali esok cikgu akan bertembung dengan kelas 5 akaun di sekolah. So esok cikgu akan buat secara cikgu akan rekod lah malam ni untuk pelajaran esok. So cikgu maklumkan awal-awal untuk esok kita tak ada Google Meet. Kita tak ada Google Meet sebab kelas kamu ni bertembung dengan kelas yang di sekolah ni, kelas 5 akaun yang di sekolah. So cikgu kena utamakan yang di sekolah. So pada esok hari ketiga-tiga kelas ni cikgu akan bagikan link YouTube yang cikgu sendiri akan rakam. Baik, kita pergi tengok tajuk yang pertama iaitu tajuk ubahan. Tajuk ubahan. Ada banyak pula ni. Tajuk ubahan. Ubahan ataupun dalam bahasa Inggerisnya, kalau kamu refer kepada bahasa Inggeris, kita sebut sebagai variation. Variation ataupun ubahan. Ubahan ni terbahagi kepada tiga yang kamu akan belajar, iaitu ubahan langsung. Ubahan langsung. Yang seterusnya ubahan songsang. Ada je yang bermasuk ni. Ubahan songsang. Jangan masuk lambat cikgu jangan ajar mengganggu. Ubahan songsang. Dan satu lagi ubahan bergabung. Ada kadang-kadang kata bergabung, ada kadang-kadang disebut sebagai cantum. So 3 lah yang kamu akan belajar: ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan bergabung. Ada 3 jenis ubahan yang kamu akan belajar. Baik. Seterusnya kita tengok. Ini tajuk kita yang pertama, iaitu ubahan langsung. Ubahan langsung. Cikgu dah terangkan tadi, ubahan langsung. Di sini apa yang kita akan belajar ialah kamu akan tahu apakah maksud ubahan langsung. Cikgu akan terangkan lah. Cikgu akan terangkan. Baik, ubahan langsung ni contohnya macam ni. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contohnya lebih kurang macam ni. Sekejap cikgu akan pen. Contohnya ubahan langsung. Ubahan langsung. Ubahan langsung. Contohnya kalau dalam kehidupan kita, contohnya kalau biasanya kamu pelajar-pelajar tingkatan 5, lepas tingkatan 5 kamu bekerja kan. Kamu bekerja dan kamu bekerja ikut jam. Biasanya kalau 1 jam kita ambil lah 1 jam RM4. 1 jam RM4 kalau kita bekerja. Lagi lama kita kerja, lagi banyaklah kita punya duit ataupun gaji. Lagi lama
Makin lagi lama kita bekerja, lagi banyak gaji. Contoh kalau kita kerja 8 jam. 8 jam. Kita akan dapat sebanyak RM RM32. Okey. Dapat sebab tadi 1 jam RM4. So 8 jam. 8 jam RM32. So lagi lama, lagi banyak. Okey, kalau kita nak dapat banyak gaji, maka kita pun kerja lebih banyak masa lah. Tu ubahan langsung. Itu ubahan langsung maksudnya masa gaji kita pun naik. Tu ubahan langsung. Dia ada dua benda ni, masa dengan gaji. Masa dengan gaji. Masa naik, gaji pun tinggilah. Itu ubahan langsung. Kalau masa kurang, gaji pun kurang. Ini kita panggil sebagai ubahan langsung. Ubahan langsung. Dia satu benda naik, satu lagi pun akan naik. Kalau satu benda tu turun, lagi satu pun akan turun. Dan dia ada pelbagai situasi di dalam kita punya kehidupan. Maksudnya kalau kita tengok pada tafsiran dia, pada tafsiran buku teks, inilah. Yang ni tak payah salin, nanti saya akan bagi salinan buku teks. Okey. Tak payah salin, nanti kamu akan tahulah. Baik. Ini adalah buku teks, saya ambil copy paste je. Okey. Ubahan langsung tu apa dia, iaitu perkaitan antara dua pemboleh ubah. Macam saya punya penerangan tadi ialah gaji pula. Dua pemboleh ubah. Yang ni kan dua pemboleh ubah. Saya punya contoh tadi ialah masa dengan gaji. Dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X pun bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Jadi kalau masa kita kerja tu kurang, gaji kita pun kurang. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Kalau contoh yang saya bagi tadi, masa berubah secara langsung dengan gaji. Masa berubah secara langsung dengan gaji. Dua pemboleh ubah ni. Satu, yang ini pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu maksudnya benda yang kita boleh ubah-ubah. Dan juga gaji. Ni. Masa berubah secara langsung dengan gaji. Masa kita bekerja naik, gaji kita pun akan naik. Itu dia punya maksud lah dalam kehidupan kita. Baik. Kita tengok. Ni pun contoh dalam buku teks. Jumlah, kita tengok contoh satu. Nanti saya akan bagi buku teks. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Ni saya cakap tadi lah, sama. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Kalau dia bekerja, bilangan jam dia bertambah 2 kali ganda, bertambah 2 kali ganda, cikgu bulatkan ni, cikgu petakkan, bertambah 2 kali ganda, maka jumlah gaji dia pun 2 kali ganda juga. Ni. Yang B, jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. So, dia bekerja kurang 40%, maka gaji dia pun berkurang 40%. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Gaji yang diterima tu gaji asal 1,000, dia kerja dia dapat 500, maka bilangan jam dia pun adalah separuh daripada bilangan jam yang sepatutnya dia bekerja. So dia kurang separuh lah. Cikgu harap semua faham. Cikgu harap semua faham. Kalau tak faham, tolong on mic dan tolong tanyalah.
Okay. Ini baru intro baru intro, belum masuk lagi ni. Okay, kita pergi kepada rumus yang berkaitan. Okay, ini rumus yang berkaitan. Okay. Macam mana nak buat? Y simbol berubah secara langsung dengan X. Nampak tu cikgu buat? Macam tu. Ni simbol dia, ni simbol dia. Okay, ni simbol dia. Okay. Y berubah secara langsung dengan X. Kita tak payah dah tulis pakai. Berubah secara langsung tak payah tulis. Ni simbol dia yang ni. Saya tak tahu apa nama ni. Okay. Kalau kita tukar kepada persamaan, Y sama dengan K X. Okay. Tak apa, kamu mungkin ada yang blur-blur apa benda ni. Tajuk ni mudah, jangan takut. Sangat mudah. Okay. Okay. Y berubah secara langsung dengan X. Okay. Benda ni, sebab kalau kita nak buat pengiraan, kita kena gunakan sama dengan. So, simbol ni kalau kita tukarkan kepada sama dengan, kita akan tukar macam tu lah. Sama dengan K. K ni apa? K ni satu pemalar. Nanti cikgu terangkan. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh ni. Okay. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung. Ini pun ada dalam buku teks. Okay, contoh 5. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat. So, kita tulislah. X berubah secara langsung dengan W. Macam tu. cm tak payahlah tulis. Cm atau gram ni tak payahlah. Kita ambil simbol dia. X berubah secara langsung dengan W. Okay. Lepas tu ingat tak cikgu kata tadi, kita tukar, cikgu ni lah. Cikgu ambil slide baru. Okay. Okay. X. Mana tadi? Hijab mana cikgu punya? Cikgu punya cikgu punya pen tak ada pula. Sini ada. Tak apa, cikgu buat kat sini lah. Sekejap Okay, macam ni. Tadi kita kata X berubah secara langsung dengan W. Okay, X panjang spring berubah secara langsung dengan berat. Kan kalau kamu buat amali sains, buat eksperimen, kan biasanya kamu letak panjang berat di bawah, spring pun akan panjang. Faham kan? Dia berkadar langsung lah. So macam mana kita nak kira? Sebab tak X ni kekalkan. Simbol ni berubah secara langsung ni tukarkan kepada sama dengan K. Cikgu, ni apa benda ni? Kamu nampak je tanda ni, X berubah secara langsung dengan W. Sebab kalau kita kekal dengan ni, kita tak boleh buat pengiraan. Kita kena X sama dengan K. W. So setiap kali kamu jumpa simbol ni, simbol yang berkadar berubah secara langsung ni, kamu tukarkan kepada sama dengan K. K berubah macam tu. Dia punya ni, ada orang masuk. Okay. Kemudian kita tengok soalan tadi. Okay. Diberi bahawa panjang spring 3 cm. Okay, panjang spring 3 iaitu X ni lah. X ni kan tadi panjang cm. Panjang spring. X ni gantikan dengan 3. Sama dengan K. Okay, beban dia berapa? Beban dia apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Okay. W ni tadi berat kan? Weight. Berat. Okay, jadi diletak 200 gram tak payahlah. Okay, macam tu. Panjang spring 3 cm sekiranya diletakkan pemberat 200 gram. Macam tu. K ni biarlah. K ni kita cari. So kita letaklah. Kita cari K. 3 per 200
sama dengan K. Kan? Ataupun susah kan, kita terbalikkan lah. K sama dengan 3/200. Okay. Saya terbalikkan je tu. K duduk sebelah kiri, nilai dia duduk sebelah kanan. So, K sama dengan 3/200. Soalannya dia kata apa? Ungkapkan X, bunyi loceng. Ungkapkan X dalam sebutan W. So, kita ambil atas ni balik. X sama dengan, masukkan nilai K tadi. Ni K kan, K kita masukkan balik. 3/200 W. Inilah jawapannya. Ini jawapannya. Ungkap X dalam sebutan W. Macam ada orang nak tanya. Lain-lain teruskan je. Cikgu. Okay, cikgu tunjuk satu lagi. Contoh. Lama. Ini. Okay, cikgu tunjuk satu lagi contoh. Habislah contoh. Ni. Okay, ni. Ni memang nampak macam susah kan. Sebab dia ada punca kuasa. Okay, cuba tengok. Cuba tengok dia punya soalan. Contoh 8. Ini pun ada dalam buku teks. Tempoh ayunan A. Dia dah buatkan tu. Tapi cikgu buat baliklah kat tepi ni. Biar kamu nampak. Sebab dia dah ada penyelesaian. Tempoh ayunan iaitu A. Berubah secara langsung. Nampak? Berubah secara langsung. Cikgu buat. Berubah secara langsung. Itu simbolnya tadi kan. Dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Jangan lupa simbol ni. Lama dah tak sekolah kan. Punca kuasa 2. P. Ini dia cakap tadi ada dua pemboleh ubah. Tempoh ayunan A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 P. Diberi bahawa dengan Google Meet jap. Diberi bahawa satu bandur ringkas panjang benang ialah 9. Ingat tak panjang benang yang mana satu? Panjang benang, ada orang masuk. Kau nak tengok boleh sini. Kau tengok. Diberi bahawa satu bandur ringkas dengan panjang benang ialah 9. Jadi 9 ni letak kat mana? A ataupun P? Ingat, A ni ialah tempoh ayunan. P tadi panjang benang. So letak kat P lah. Ni. 9 ni nampak tak? 9 ni. Cikgu bulatkan 9. So P ni gantikan dengan 9. Sebelum tu cikgu lupa. Kalau ada, ingat tak? Kalau kita ada tanda simbol ni, kita tukarkan kepada K tadi kan. A sama dengan, letak je, sama dengan K. Terus salin balik. Punca kuasa P. Macam tu. A sama dengan K. Punca kuasa P. Baik. Lepas tu kita masukkan nilai. Ingat, mesti diubah dalam bentuk ini yang cikgu starkan ni. Sama dengan K. Yang ni atas sekali kan. A berubah secara langsung dengan punca kuasa P. Kita dapat daripada soalan tadi. Lepas tu yang benda ni mesti tukarkan kepada sama dengan K. Jumpa je simbol ni, yang ni ubah kepada sama dengan K. Lepas tu kita masukkan nilai yang diberi. Diberi bahawa satu bandur ringkas dengan panjang benangnya ialah 9. Ingat, P ni ialah panjang benang. So inilah kita gantikan dengan 9. Sama dengan K, kita salin balik. A mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. So kita jadilah K ialah 1.2 bahagi punca kuasa 9. Cikgu kena buat. Dah balik lah? 1.2 sekejap 1.2
bahagi 9. 0.1333. Ini kalau kita pecahan jadi apa? Jawapannya K ialah 1.2 bahagi 3. Ada jawapan lain? Tak ada betul-betul. Ya. 1.2 bahagi 3. Okay, jawapannya 0.4. Okay, jadi cikgu buat baru cikgu buat slide baru juga. Okey. Okey, alamak pen ni mana ni? Okey. Jadi tadi apa? K sama dengan 1.2 bahagi punca kuasa 9. Ataupun kita lah calculate 0.4. So dia akan jadi A sama dengan 0.4 punca kuasa P. Okay. A sama dengan 0.4 punca kuasa P. Okay. Lepas tu ini contoh 8 ni kamu. Okay. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. Okay, ini kita dah dapat. Inilah kita punya persamaan. Sekarang dia kata kalau panjang benang sama dengan 25 cm. Panjang benang mana satu ni? P ke A? P lah. Okay, P panjang benang. So A kita masukkan je sama dengan 0.4 darab punca kuasa 25 ataupun A sama dengan 0.4 darab 5. Kan punca kuasa okay. 0.4 darab 5. Okay. 0.4 darab 5. Jawapannya 2. Jawapannya 2. Kalau nak lebih mantap 2 saat lah. Okay. Sebab dia masa 2 saat. Itulah dia punya jawapan. Okay. Baik, kita tengok latihan-latihan yang ada dalam buku teks. Okay, sekejap cikgu matematik. Ni yang cikgu cakap tadi, kamu punya buku. Sekejap saya nak keluarkan. Ni buku teks kamu lah, ni buku teks kamu. Okey, saya pancarkan. Okay, tugas kamu sekarang ialah untuk tak payah. Tak payah. Ni pun tak payah. Ini pun tak payah. Ni contoh-contoh yang cikgu ambil tadi lah. Okay. Okey. Okey, inilah. Okay, cikgu ambil. Okey. Cikgu ambil soalan sikit lah. Okay, cikgu ambil soalan sikit. Okey, ini soalan tadi. Kita tengok satu-satu soalannya. Okey. Saya harap semua boleh nampak lah. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Okay, cikgu hanya bincangkan mungkin dalam dua soalan saja. Okay, yang betul yang lain kamu buat lah. Baik. Latihan kendiri 1.1b. Okay. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Baik. Ni kan yang ni. Yang ni cikgu print lagi sekali. Kita ambil dia punya nilai. Okay, ni kan. Ni soalan dia. Okay, cikgu paste kat sini. Okay. Ini soalan dia tadi. Cuba tengok perhatikan betul-betul.
Okay, dia kata tentukan sama ada y berubah secara langsung. Okay, kita tengok jadi dua soalan tu kat situ. Kita tengok y berubah secara langsung dengan x. Okay, lepas tu kita ingat tak tadi cikgu cakap y tukarkan kepada sama dengan k x. Okay, y sama dengan kx. Okay, lepas tu kita masukkan nilai y. 2.5 sama dengan k x. Tengok ada 2.5 atas x nya 1. So k nya ialah 2.5 bahagi 1 ataupun 2.5. Kita tengok k ni sama tak untuk setiap x dengan y tu, setiap pasangan tu. Ini kita dah buat. Kita tengok sebelah dia. Sama juga y berubah secara langsung dengan x. Y sama dengan k x. Betul letak y 5. Tengok yang kedua ni pula. Tengok yang kedua ni. Y 5 x 2. So 5 sama dengan 5 sama dengan pula. Kita terus selesaikan lah. Jadi K, ini saya kurungkan lah sebab ni darab kan, ni darab. So K ialah 5 bahagi 2 ataupun 2.5. Kan, sama kan? Tengok nilai K dia, 2.5, 2.5, sama. So, kita boleh katakan Y berubah secara langsung dengan X. Sebab sama, nilai K dia sama. Yang pasangan-pasangan seterusnya biasanya samalah. Okay. Kemudian dia suruh tentukan pula sekiranya ada dua soalan tadi kan? Ya, ada dua soalan. Satu lagi apa? Okay. Adakah yang ni Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okay, tadi X. Kamu perhatikan dia ada dua soalan tu. Okay. Macam biasalah, Y sama dengan K X kuasa 3. Masukkan nilai Y 2.5 K X 1 kuasa 3. So K nya ialah 2.5 kita bahagikan bahagi 1 ataupun 2.5. Okay, 2.5. Ini yang pertama. Okay, kita pergi pula yang sebelah ni pula. Sebelah ni yang saya bulatkan ni. Okay, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Y sama dengan K X kuasa 3. Ada yang baru masuk ni. Okay, mana tadi? Okay. Masukkan nilai. Y 5, X 2. Okay, 2 kuasa 3. So 5 per 2 kuasa 3 sama dengan K. Saya naikkan ke atas. Ataupun K sama dengan 5 per 8. Sebab ini K ialah 5 per 8. Kita dapat tadi K ialah 2.5. Tak sama. So Y tidak berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Sebab apa saya boleh buat macam tu? Sebab K dia tak sama. Satu, kamu tengok tadi K dia 2.5, satu lagi 5 per 8. So tak sama K dia. Sepatutnya setiap pasangan ni sama K dia. Ni K dia ni apa tadi? 2.5. Yang ni 5 per 8. Tak sama. So tak boleh. Berbeza dengan yang pertama tadi. Yang ni lah. Yang ni K dia 2.5. Yang pasangan yang pertama ni 2.5. Bila kita buat sebelah pun 2.5. So sama. K dia ialah 2.5 sama bagi setiap kes. So kita boleh katakan Y berkala secara langsung dengan X.
Okay, kita ambil satu lagi soalan. Okay, cikgu bincangkan dua je. Cikgu bincangkan dua je. Okay, kita ambil soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, saya copy. Okay, saya copy, saya letak sini lah. Yang ni, saya ambil, saya letak sini. Okay. Cuba tengok. Ni yang terakhir lah. Nanti lepas ni kamu tolong buat latihan. Okay, tak tahu boleh PM cikgu tak tahu. Cikgu insyaAllah cikgu akan balas. Okay, gaji X. Okay, nampak tak? Dia ada satu pun boleh ubah dah tu. X. X. Gaji X yang diperoleh seorang pekerja berubah secara langsung. Berubah secara langsung dengan jumlah masa T. Keluarkan dulu. X berubah secara langsung dengan T. So, siap-siap kita tukarkan kepada sama dengan K. Berapa bulan je? Banyak lah. Betul lah. T. Ya, ada gambar. Okay. Jadi siap-siap. Sama ni tukar sama dengan K. Lepas tu masukkan nilai. Diberi bahawa seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak 112. 112 letak mana? Gaji kat sini. 112 sama dengan K T. Ni lah T tu masa. Time. Okay, 14. Letaklah 14. So, carilah pemalar K tu. K sama dengan, sini bawah 112 bahagi 14. Alamak, responding tak? Datang yang tadi. Okay. 14. Okay. Tak bawa. Ini pula. 112 bahagi 14. Rupanya 8. Okay, jadi kita punya pemalar ni, ialah 8. So, benda ni, kita masukkan balik lah. X sama dengan K tadi tengok. K ialah 8. So, K yang ni, gantikan dengan 8 lah. 8 T. Okay, ini kita punya persamaan. Tapi belum selesai. Kita tengok soalan. Tuliskan persamaan yang menghubungkan X dengan T. Ni lah. Okay. Saya harap cukup sekadar itu. Okay, nanti lepas ni, lepas dia cikgu keluar ni, cikgu harap faham lah. Ada yang baru masuk. Okay, cikgu harap semua boleh memahami. Walaupun sekejap, saya stop screen sharing. Sekejap. Okay, 25 orang. Okay, cikgu harap semua boleh faham apa yang cikgu terangkan. Lepas ni cikgu akan share buku teks tu, bab 1. Cikgu akan bagi sikit-sikit lah supaya kamu tak terang kabut. Cikgu akan share satu. Tadi cikgu dah terangkan. Lepas ni video ni pun cikgu akan upload dalam YouTube. Bagi mana-mana pelajar yang tak faham, mana yang 5 akaun, dia tahulah cara ni yang cikgu gunakan dalam matematik tambahan. So, nanti cikgu akan upload video pengajaran ni dalam YouTube. Kemudian kamu nanti cikgu akan bagi buku teks, soft copy. Cikgu akan bagi sikit supaya kamu boleh fokus latihan yang perlu kamu buat. Okay. Cikgu nak kamu buat latihan 1.1b. Ini cikgu akan bagilah. Okay. Cikgu ingat nanti kamu boleh PM cikgu. Okay, kamu boleh PM cikgu. Jangan letak dalam grup, nanti jadi kelang kabut. Boleh PM cikgu kalau kamu buat ada yang tak faham dan sebagainya. Okay. Jadi cikgu ingat sampai sini saja. Okay. Jadi sekian. Terima kasih. Lepas ni cikgu akan send buku teks. Okay. Boleh log out lah.